عليهم ولا الضالين آمين. أيوة. اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab muka surat 62. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka jika diwatinya pada nikah dengan ketiadaan wali, niscaya wajib mahar mithil, tiada mahar musamma. Kata dia, maka jika diwatinya perempuan, ataupun kita kata diwatinya lelaki akan perempuan, pada nikah dengan ketiadaan wali. Taswirnya ialah dia menikahkan dirinya sendiri. Itulah taswirnya. Dulu sebelumnya perbahasan berkaitan menikahkan diri sendiri. Maka dia buat begitu, niscaya wajib mahar mithil. Yakni atas lelaki tadi. Wajib bayar mahar mithil. Tiada musamma, yakni tiada wajib membayar mahar musamma atas lelaki tersebut. Kita Kasyfun Niqab kita wajib mahar mithil pada masalah bersetubuh ketika pernikahannya tanpa wali. Kata musannif pada nikah, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughni bahawa nikah tersebut dalam keadaan hadirnya para saksi. Mana nikah tanpa wali tapi nikah tersebut hadir saksi. Jadi ada juga saksi lah, bukannya hadir tak hadir saksi, tak hadir saksi taklid Maliki, tak ada wali taklid Hanafi. Tak jadilah tu talfiq fil nikah. Ni masalahnya dia menikahkan diri sendiri tapi hadir dua saksi. Tapi dia bersetubuh dalam keadaan tidak ada wali, dia nikahkan dirinya sendiri. Kemudian berlaku persetubuhan, maka wajib mahar mithil bukan mahar musamma. Kata musannif dengan ketiadaan wali.
Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa bernikah dengan ketiadaan wali tersebut seperti perempuan tersebut menikahkan dirinya sendiri ataupun bernikah dengan adanya wali hal keadaan tanpa saksi nikah dan tidak dihukumkan oleh hakim akan sahnya pernikahan tersebut dan tidak menghukumkannya sebagai batal, maka tidak dikenakan ke atas suami mahar musamma, bahkan mahar misil. Jadi dia tafriq masalah lah. Dalam kitab kita Idahul Albab ni, dia hanya mentaswirkan ketiadaan wali kalau menikah, kemudian dia setubuh kena mahar misil bukan mahar musamma. Kemudian Syekh Khatib ni dia cabangkan masalah lagi, contohnya ialah menikahkan dirinya sendiri, maka wajib mahar misil bukan mahar musamma. Ataupun dia bernikah dengan adanya wali tetapi tanpa saksi nikah. Wali ada, dia menikahkan tapi tak ada saksi. Kemudian berlaku persetubuhan, juga wajib mahar misil bukan mahar musamma. Kemudian pernikahan tanpa saksi yang dibuat oleh wali tadi tidak dihukumkan sah oleh hakim. Tidak dihukumkan sah oleh hakim dan tidak menghukumkan batal. Jadi hakim ni tidak memutuskan keputusan sah ke batal. Dalam keadaan wali telah menikahkan anaknya dan tanpa saksi, maka hukum dia wajib atas lelaki itu mahar misil bukan mahar musamma. Syekh Ali Asy-Syubramalisi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam hasyiah dia bahawa begitu juga jikalau perempuan mewakilkan. Jikalau perempuan itu mewakilkan seorang lelaki lain untuk menikahkannya dalam keadaan orang lelaki tersebut bukan dalam kategori walinya. Sama juga. Syekh Ali Asy-Syubramalisi ditambah masalah jikalau seorang perempuan, pengantin lah, dia kata ke orang lelaki ni, tolong nikahkan aku. Dalam keadaan orang lelaki itu bukannya wali dia. Kemudian dia pun nikahkan perempuan itu dan berlaku persetubuhan, maka wajib atas lelaki itu bayar mahar mithil bukan mahar musamma. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Tuhfah bahawa begitu juga jikalau perempuan menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan terdapat dua orang saksi. Akan tetapi hakim tidak menghukumkan batalnya pernikahan tersebut. Jika tanpa saksi, maka jelas itu perbuatan zina. Jadi yang kata wajib mahar misil yang kita bahas ni ialah ada saksi tapi tak ada wali. Dia menikahkan dirinya sendiri. Tapi kalau tak ada saksi, tak ada wali, itu zina dia panggil. Jikalau berlaku persetubuhan dengan perempuan tersebut, maka dijatuhkan hukum hudud padanya, bukannya perlu membayar mahar. Mahar misil pun tidak, mahar musamma pun tidak. Orang tersebut kena hukum hudud, iaitu terbahagi pada dua, zina muhsan atau ghairu muhsan. Kalau ghairu muhsan sebab 100 kali, kalau muhsan kena rejam sampai mati. Perkara ini berlaku kerana Imam Malik rahimahullahu ta'ala berpendapat bahawa tidak memadai pernikahan tersebut melainkan sabitnya wali meskipun tiada saksi. Itu menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki, saksi ni tak payah. Tapi sekurang-kurangnya ada wali. Masalahnya ni tak ada wali, tak ada saksi. Mazhab Maliki pun tidak, mazhab Syafi'i pun tidak, Hanafi pun tidak. Jadi tidak ada dalam mazhab mana-mana. Jadi dia panggil zina. Kata musannif ni, saya wajib mahar mithil. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam kitab An-Najmul Wahash bahawa jikalau berlakunya persetubuhan bersama perempuan tersebut dalam keadaan pernikahannya berlaku tanpa wali, maka wajib atas suami memberikan mahar misil. Itu dia punya takdir ibarat lah. Hal ini berlaku kerana berlandaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jikalau suami bersetubuh bersama isterinya, maka perlu memberikan kepada perempuan tersebut mahar. Jadi perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi, kemudian berlaku persetubuhan, wajib mahar. Dalil dia hak ni. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa sebab tidak sahnya pernikahan tersebut adalah kerana rosaknya pernikahannya. Namun begitu dikecualikan pembayaran mahar jenis ini jikalau pengantin lelaki tersebut merupakan seorang yang mahjur alaih bis safah. Mahjur alaih bis safah kita dah sebut dulu, iaitu asalnya safi ni ataupun safah ni ialah orang bodoh lah. Jadi safah di sini ialah orang yang banyak boros harta. Jadi maknanya orang yang banyak boros harta ni tidak diberikan ke atas dia kewajipan untuk membayar mahar kerana dia ditahan harta dia. Jadi safah ni, mahjur alaih bis safah ni ialah ditahan hartanya oleh tuk hakim. Jadi macam mana nak bayar? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa yang diwajibkan membayar mahar mithil di sini ialah lelaki yang rasyid sahaja. Jadi lelaki yang rasyid ni cerdik. Cerdik ni lawan dengan mahjur alaih bis safah.
Jadi yang kena mahar-mahar ni orang yang rasyid macam kita ni lah, tidak dimahjur alih, tidak ditahan hakim oleh akan harta kita. Mana kita ni rasyid belaka. Jadi ditahan hakim oleh harta itu disebabkan dia banyak boros, tidak bertempat. Jadi ditahan hakim sehingga hakim lah yang akan menguruskan hartanya. Bukannya lelaki yang safih. Safihun si fa'il lah, safah tu sifat dia. Ibarat wati yang dimaksudkan oleh Syekh Daud Al-Fatani itu, mana tahu? Tak ada pun sebelum-sebelumnya kot. Berangkumi suami bersetubuh bersama perempuan tersebut sama ada pada farasnya atau duburnya perempuan. Jadi hak dulu-dulu kot. Dia kata wati-wati tu, tu dia sebut tadi. Maka jika diwatinya, bukan nama orang wati. Wati ni bersetubuh. Jadi bersetubuh ni tak kisah sama ada dubur ataupun kubur. Jadi kita takdir ibaratnya jika diwatinya seorang lelaki akan perempuan, yakni sama ada faras atau kubur. Faras atau dubur. Cuma farah pun haram, dubur pun haram lah. Cuma kalau berlakunya pernikahan dengan ada saksi tapi menikahkan diri sendiri, maka hukum dia wajib mahar misil. Tapi kalau tidak ada saksi, tidak ada wali, berlaku perzinaan, itu faras ke, dubur ke, haram belaka. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi rahimahullah telah menyatakan dalam hasyiah dia bahawa mahar misil tersebut ialah semisal dengan anak perempuan dara jikalau perempuan tersebut statusnya masih dara. Ini perbahasa khusus lah mahar misil ni. Mahar misil ni umpama. Mahar yang seumpama anak dara kalau dara. Mahar seumpama janda kalau janda. Cumanya perempuan mana? Tu khilaf lah. Ada yang kata perempuan dalam keluarga dia, ada yang kata negeri dia, tempat dia dan sebagainya. Tu diputuskan oleh hakim lah. Kita tak esrabut pala. Dalam Al-Ubab menyatakan bahawa diwajibkan membayar mahar misil tersebut dengan syarat perempuan tersebut berkeyakinan bahawa pernikahannya telah sah ataupun perempuan tersebut tidak mengetahui akan haramnya perbuatan tersebut. Jadi dalam kitab Al-Ubab dia mensyaratkan wajib bayar mahar misil ni dua. Pertamanya ialah perempuan tersebut mesti yakin bahawa kata dia tu sah nikah. Iaitu dia menikahkan diri sendiri dalam keadaan ada saksi. Dia i'tiqad kata sah nikah. Maka wajib lelaki itu membayar mahar misil. Ataupun dia tak tahu kata tu perbuatan haram kerana ada wali. Kena ada wali. Wali yang menikahkan dia, bukan dia menikahkan diri sendiri. Dia tak tahu tu haram. Dan berlaku persetubuhan, maka wajib atas lelaki itu membayar mahar misil. Namun begitu, Syekh Ar-Rashidi rahimahullahu ta'ala telah menjawab kenyataan Al-Ubab tersebut bahawa tidak disyaratkan perempuan tersebut berkeyakinan bahawa pernikahannya telah sah. Dia dikritik pula oleh Syekh Ar-Rashidi, kata tak syarat kata perempuan tu tak tahu kata sah nikah, berkeyakinan bahawasanya pernikahan tersebut sah baru diwajibkan mahar misil. Tidak disyaratkan. Bahkan kalau tak tahu ataupun tak yakin pun wajib juga mahar misil. Sebaliknya, jikalau suami tersebut berkeyakinan bahawa pernikahan yang dilaksanakan itu sah dalam keadaan isteri yang tidak berkeyakinan sedemikian, maka tetap diwajibkan ke atas suami memberikan mahar misil. Wajib. Suami kata sah ni, isteri kata tak yakin kata sah. Kemudian macam mana? Kena mahar misil. Kena mahar misil kalau berlaku persetubuhan. Satu topik seterusnya, memecahkan darah isteri melalui persetubuhan pada pernikahan yang tidak sah. Perlukah membayar denda memecahkan darah perempuan? Dia panggil bahasa Arab arsyul bikarah. Itu dalam bab jinayat. Dalam bab jinayat ada perkataan istilah arsyul bikarah, iaitu memecahkan atau merosakkan darah seorang perempuan. Tu dia ada denda kafarah dia. Jadi sekarang ni pernikahan tidak sah, kita setubuh. Adakah dia itu kena arsyul bikarah di samping mahar misil? Mahar misil satu. Mahar misil itu sebab kita dah setubuh dia. Dan arsyul bikarah ni ialah kalau dia dara dan kita telah merosakkan darahnya dengan sebab persetubuhan tadi dalam keadaan pernikahan tidak sah. Maka adakah kena ataupun tidak? Syekh Ad-Damiri rahimahullah dalam An-Najmul Wahash dan Syekh Khatib Syirbini dalam Mughni telah menjelaskan bahawa para ulama fiqh hanya membataskan perlunya suami membayar mahar misil sahaja, menunjukkan bahawa lelaki tersebut tidak dikenakan bayaran denda ke atasnya, ke atas suami, kerana telah memecahkan darah isterinya. Isterinya tu iktibar kata nikah lah, walaupun tidak diiktibar syarak pun. Pada pernikahan yang tidak sah, jikalau isteri nikahwini itu merupakan seorang dara. Jadi dalam kitab Khatib Syirbini dan An-Najmul Wahash menyatakan tidak dikenakan arsyul bikarah, hanya kena mahar misil sahaja.
Nanti akan ada jilid yang ketiga berkaitan dengan pembayaran arsyul bikarah serta mahar misil. Tapi masalah lain, bukan masalah ni. Perkara tersebut dibahaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhadzab. Dalam keadaan beliau telah menukilkannya daripada nas dan para al-ashab asy-Syafi'iyah. Hal ini berlaku kerana memecahkan darah seorang perempuan pada pernikahan yang rosak itu diizinkan oleh syarak seperti mana memecahkan darah oleh suami pada pernikahan yang sah menurut syarak. Jadi dikata, dibahaskan pula oleh Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab ni Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab lah. Dalam keadaan beliau menukilkan daripada nas Imam Asy-Syafi'i dan juga para al-ashab asy-Syafi'iyah. Perbahasan tersebut. Perbahasan apa? Perbahasan kata tidak perlu untuk membayar arsyul bikarah. Kerana apa? Kerana memecahkan darah seorang perempuan pada pernikahan yang rosak itu diizinkan oleh syarak. Sekarang ni pernikahan perempuan ni rosak sebab dia menikahkan diri sendiri tanpa wali dalam keadaan ada saksi. Pernikahan tersebut fasid. Jadi bila pernikahan yang fasid perlu dak arsyul bikarah, tak payah. Tidak perlu. Tidak perlu. Seperti mana nikah yang sahih, nikah yang sah, suami setubuh, tidak perlulah arsyul bikarah. Begitu juga nikah yang fasad. Yang kena arsyul bikarahnya nikah fasad, tidak nikah sah pun tidak, iaitu zina. Tu barulah arsyul bikarah, seperti rogol dan sebagainya. Subtopik seterusnya, suami bermazhab Hanafi. Gaduh. Dan isteri bermazhab Syafi'iyah. Bolehkah isteri mengambil qadar yang lebih daripada mahar musamma? Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa jikalau isteri bermazhab Asy-Syafi'iyah sedangkan suami bermazhab Hanafiyah, dan yang ini padahal mahar misil yang patut diberikan itu lebih banyak berbanding mahar musamma, maka berlaku khilaf ulama, haram ataupun tidak perempuan mengambil kadar yang lebih daripada mahar musamma tersebut. Namun begitu tu koma tu. Namun begitu menurut pandangan yang lebih dekatnya, dia panggil al-qaulul aqrab, pandangan yang lebih dekat, ialah perempuan tersebut diharamkan mengambil kadar yang lebih daripada mahar mithil tersebut. Jadi sekarang ni mazhab Syafi'i, ni masih bahasan samalah, iaitu seorang perempuan itu bermazhab Syafi'i, dia menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali dan hadir saksi. Jadi masalahnya ialah kita kata tadi perlu bayar mahar misil, bukannya mahar musamma. Sekarang ni Syekh Asy-Syirwani membawakan satu masalah. Kalau isteri dia itu bermazhab Syafi'iyah dan dan suami dia tu bermazhab Hanafi, mahar misil yang patut diberikan itu lebih banyak berbanding mahar musamma. Jikalau isteri bermazhab Syafi'iyah sedangkan suami bermazhab Hanafiyah, dan mahar misil yang patut diberikan itu lebih banyak berbanding mahar musamma. Mahar misil yang patut diberikan itu lebih banyak berbanding mahar musamma, maka berlaku khilaf ulama, haram ataupun tidak perempuan mengambil kadar yang lebih daripada mahar musamma tersebut. Mahar misil yang patut diberikan itu lebih banyak berbanding mahar musamma. Maka berlaku perselisihan ulama, haram ataupun tidak perempuan mengambil kadar yang lebih banyak daripada mahar musamma tersebut. Namun begitu, menurut pandangan yang lebih dekatnya, perempuan tersebut diharamkan mengambil kadar yang lebih daripada mahar misil tersebut. Boleh faham. Mahar misil yang patut diberikan itu lebih banyak berbanding mahar musamma, maka berlaku khilaf ulama, haram ataupun tidak perempuan mengambil kadar yang lebih banyak daripada mahar musamma tersebut. Namun begitu, menurut pandangan yang lebih dekatnya, perempuan tersebut diharamkan mengambil kadar yang lebih daripada mahar misil. Jadi sekarang ni dia ni perempuan mazhab Syafi'iyah. Suami dia itu bermazhab Hanafiyah. Kita kata tadi, isteri itu kalau dia menikahkan dirinya sendiri dengan hadir dua saksi, maka wajib ke atas suami itu mahar misil, bukan mahar musamma. Jadi sekarang ni suami mazhab Syafi'i Hanafi. Suami mazhab Hanafi ni dari sudut mazhab dia tak ada wali, tak ada masalah. Asalkan ada saksi. Menurut lelaki itu mazhab Hanafi sah lah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, isteri dia tak sah, tak boleh, bukan tak sah, rosak. Nikah itu fasik. Tak sah lah juga. Istilah dia, nikah dia itu fasik.
Sekarang ni dikenakan atas dia kadar mahar misil, bukan mahar musamma. Jadi boleh ke tak dia ambil kadar lebih daripada mahar misil perempuan ni? Jadi khilaf. Bila lebih daripada kadar mahar misil, mana lebih daripada kadar mahar musamma lah. Jadi khilaf, boleh ke tak lebih ambil daripada kadar mahar misil? Jawapan dia al-qaulul aqrab, pandangan yang lebih dekatnya ialah tidak boleh. Ambil qadar ambil qadar mahar misil sahaja. Tidak boleh lebih. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia sah dah. Sebab dia mazhab Syafi'i yang pasal. Jadi tak boleh ambil harta lebih daripada qadar sepatutnya. Jadi walaupun dia mazhab Hanafi, suami dia tu wajib bayar juga. Siapa suruh menikah yang lain mazhab? Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada wajib had. Had ni hudud lah. Atasnya atas suami ataupun isteri tadi. Nombor 1, yakni tiada wajib had itu kerana ada syubhat khilaf mazhab Hanafi pada sah perempuan menikahkan dirinya perempuan, tetapi dengan beberapa syarat yang tertentu. Dia kata mazhab Hanafi sah dengan beberapa syarat. Mazhab Syafi'i tidak sah, fasid. Jadi berlaku tak hukum hudud? Tak berlaku. Jadi kaedahnya ialah berlaku hukum hudud ini kalau tidak ada khilaf yang kata benda itu haram. Kalau ada khilaf, maka dia tidak ada had. Tidak berlaku had ataupun hudud atas dia. Tetapi ditakzirkan bagi mereka yang mengiktikadkan haram menikahkan diri sendiri. Nombor 2, yakni dihukumkan ta'zir atas mereka yang iktikad bahawa sewati tubuh itu haram dalam keadaan nikahnya itu fasid. Ta'zir artinya ta'zir hukum dari pihak hakim, seperti denda, bayaran atau penjara dan sebagainya. Contohnya kita merokok kawasan yang dilarang merokok, dia kena bayar 300. Itu ta'zir lah tu. Denda daripada pihak atasan. Kemudian kitab Kasyfun Niqab kita tidak dijatuhkan hukuman hudud terhadap pernikahan tanpa wali apabila berlakunya persetubuhan. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa tidak dikenakan hukuman hudud atasnya meskipun seseorang itu mengetahui perbuatan tersebut haram. Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam hasyiah dia bahawa jikalau seseorang bernikah dalam keadaan tiada wali dan tiada dua orang saksi, maka berlaku khilaf sama ada diwajibkan atau dihukumkan, dijatuhkan hukuman hudud atas orang tersebut ataupun tidak. Ini kalau ini soal perbuatan zina ni. Tadi kita sebut dah dikenakan hukum hudud. Itu atas satu pandangan. Kalau buka lagi dia khilaf. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni, orang tersebut diwajibkan dan dijatuhkan hukuman hudud secara pasti. Secara pasti ni terjemah pada qat'an. Dalam kitab fiqh kalau qat'an ni ai qaulan wahidan, tidak ada khilaf. Hal ini berlaku kerana ternafi sama sekali syubhah yang berlaku persisian pandangan ulama terhadap status perkahwinan tersebut. Hanafi kata sah, mazhab Syafi'i tidak sah. Bukan. Hal ini berlaku kerana ternafi sama sekali syubhah. Sila, bukan. Dikenakan hudud sebab apa? Sebab ternafi syubhat. Kerana menikah tanpa wali, tanpa saksi, mazhab mana-mana pun tak sah. Jadi tidak ada syubhat tu. Yang tadi nikah tanpa wali tapi ada saksi, tu syubhat. Jadi bila syubhat, tidak boleh jatuhkan hukum hudud. Sekarang ni tak ada saksi, tak ada wali, khilaf juga. Pandangan pertama hukum hudud. Pandangan kedua, Syekh Muhammad Ramli dalam kitab Nihayah, dia kata kerana mengikuti ayahnya Syekh Ahmad Ramli rahimahullah, dia kata tidak dikenakan hukuman hudud atasnya. Hal ini berlaku kerana mazhab Imam Daud Az-Zahiri berpendapat mengatakan pernikahan tersebut sah meskipun haram bertaklid dengan pandangan tersebut. Dia ambil qaul Imam Abu Daud Az-Zahiri. Dia ambil pandangan tu, dia kata Imam Abu Daud Az-Zahiri kata perkahwinan tersebut sah meskipun haram bertaklid dengan pandangan tersebut. Maknanya ada khilaf. Menurut fatwa pak dia, hak ni bukan ijma' lagi kerana Imam Daud Az-Zahiri kata sah walaupun haram taklid. Mana ada lagi pandangan ulama yang kata tidak haram mutlak. Tidak sah secara mutlak. Ada yang kata sah, sebab tu dia kata tidak dikenakan hudud. Kerana ada qaul iaitu Imam Daud Az-Zahiri kata sah meskipun haram taklid mazhab tu. Haram taklid mazhab Imam Daud Az-Zahiri, haram, hukum dia haram. Bukan kata suruh taklid. Pandangan Imam Daud Az-Zahiri kebiasaannya bercanggah dengan ijma'. Jadi pak Syekh Ramli ni kata walaupun haram taklid Imam Daud Az-Zahiri yang kata sah, tapi dengan sebab dia kata sah tu kita tak boleh jatuh hukuman hudud. Kerana ada qaul begitu.
Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa tidak dikenakan hukuman hudud atas seseorang kerana berlaku kesamaran ketika perselisihan pandangan ulama berkaitan sahnya pernikahan sedemikian. Bukan itu sahaja, bahkan tidak dikenakan hukuman hudud atas orang tersebut juga disebabkan oleh bercanggah antara dalil-dalil terhadap sahnya pernikahan. Perkara tersebut berlaku sama ada daripada orang yang berkeyakinan haramnya perbuatan tersebut ataupun harus perbuatan tersebut, perbuatan wati itu. Dan sama ada melalui jalan ijtihad ataupun taklid. Dia sendiri ijtihad ataupun taklid mazhab. Namun begitu, mereka yang berpegang bahawa perbuatan tersebut ialah haram, perbuatan bernikah diri sendiri tanpa wali dengan hadir saksi itu haram, berlaku khilaf ulama. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menyatakan dalam kitab An-Najmul Wahash dikenakan ta'zir. Ini sepakat dengan Syekh Daud Al-Fatani yang dia kata tidak wajib had, hanya wajib ta'zir. Dia pandangan A lah. Dikenakan ta'zir atas orang yang berkeyakinan bahawa perbuatan tersebut ialah haram. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini telah menjelaskan dalam Mughni bahawa perkara tersebut berlaku kerana orang tersebut telah melakukan suatu perkara yang diharamkan syarak. Imam Al-Mawardi rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa dikenakan hukuman tersebut selama mana hakim belum memutuskan pernikahan tersebut sah ataupun batal. Hukum ta'zir tu, kata Imam Al-Mawardi, berlaku atas orang tu selama mana hakim belum menetapkan keputusan pernikahan tu sah ataupun tidak. Sebaliknya, jikalau hakim telah menghukumkan sah pernikahannya tersebut, maka wajib membayar mahar musamma, bukannya kena hukuman hudud ataupun ta'zir. Jadi dia panggil sekarang ni syubhat. Syubhat ni mana ada yang kata sah, ada kata batal. Jadi hukmul hakim rufi'al khilaf. Hukuman oleh hakim itu akan mengangkatkan khilaf. Jadi selama mana belum hakim kata sah atau batal, dia wajib kena ta'zir. Tapi kalau kata sah, selesailah, bayar mahar musamma sahaja. Kalau kata sah tu makna dia memakai mazhab Hanafi lah. Sebab itu kalau kita menjawab soalan-soalan talak itu, kita guna kitab, kemudian selebihnya rujuk hakim lah, sebab mungkin dia punya keputusan lain. Dia panggil raf'ul hakim rufi'al hukmul hakim rufi'al khilaf. Ialah kitab memang sebut talak cerai, tapi mungkin di sisi hakim tak cerai sebab ada khilaf dan ada keputusan dan dalil tersendiri. Sebab tu apa-apa pun bab talak ni kena rujuk hakim. Cuma kerujukan sementaranya bolehlah tanya ustaz tu. Adapun jikalau hakim memutuskan hukum pernikahannya tidak sah, maka diwajibkan atasnya hukuman hudud. Tak sah jadi berzina lah. Dah berlaku persetubuhan. Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekh Ali Syubra Malisi dalam hasyiah dia. Oleh itu, pendapat Imam Ibn Salah rahimahullah menyatakan bahawa dikenakan juga ta'zir meskipun hakim menghukumkan pernikahan tersebut sebagai sah merupakan pandangan dhaif. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, Syekh Abu Bakar As-Sayrafi, Syekh Al-Istikhri dan Syekh Al-Farisi rahimahullah menyatakan diwajibkan jatuh hukuman hudud atas orang yang berkeyakinan bahawa perempuan tersebut haram. Perbuatan tu dia kata yakin lah, tu haram, dia buat juga. Lepas tu dia bersetubuh. Pandangan kedua kata wajib hukum hudud. Imam Ibn Majah rahimahullah telah mengeluarkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan lain. Tidak boleh juga seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya penzina perempuan ialah orang yang menikahkan dirinya sendiri. Jadi hadis ini menjadikan dalil kepada pandangan B mengatakan orang yang menikahkan dirinya sendiri ialah zina. Jadi diwajibkan hukum hudud sebab dia zina. Bukan itu sahaja, bahkan sebab diwajibkan jatuh hukuman hudud ialah orang yang minum nabidh. Dijatuhkan hukuman hudud meskipun terdapat perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan keharusannya. Jadi nabidh ni pun khilaf ulama, adakah dia kategori mabuk, kategori arak ataupun tidak. Kalau kategori arak, atas pandangan kata kategori arak, maka jatuh hukuman 80 sebatang. Kalau atas pandangan kata tidak ada hukuman haram atas nabidh, maka tak ada masalah. Dia sama macam jadi diwajibkan jatuh hukuman hudud ialah orang yang dia kata dia kiyah lah sini. Pandangan B dia kiyah pada perbahasan nabidh. Nabidh ni walaupun khilaf kata ada yang kata harus, ada kata haram, wajib juga kena hukum hudud. Begitu jugalah sekarang ni dia i'tiqad perkara tersebut iaitu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, hadir saksi dan berlaku persetubuhan, hukum dia haram. Tetap dihukumkan hudud walaupun khilaf ulama sah pernikahan dia, seperti mana khilaf ulama nabidh itu haram ataupun tidak, dan dia minum juga, maka wajib hudud atas dia.
Pandangan pertama itu mu'tamad. Namun begitu, illah yang dikemukakan oleh pendapat B itu dijawab dengan dua jawapan. Golongan yang berpendapat dengan pandangan A menjawab golongan B ni. Dia kata ada dua illah sebab. Pertama, perkara yang dikehendaki dalam hadis yang disebutkan di atas, iaitu hadis Sayyidina Abu Hurairah tadi, ialah persamaan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri seperti pezina perempuan pada menjalinkan hubungannya dengan orang lelaki dalam keadaan sendirian. Bukan dari sudut jatuh hukum hudud yang kata penzina tu. Dari sudut persamaan saja, bukan dari sudut hukum. Sama saja orang perempuan yang menikahkan diri sendiri dengan penzina perempuan. Sama dari sudut tu, bukan dari sudut jatuh hukum hudud. Ini jawapan pertama. Jawapan kedua, pengharaman nabidh itu lebih jelas nisbah kepada dalil berbanding orang perempuan yang menikahkan diri sendiri. Sebab itu orang yang minum nabidh kena hukuman hudud juga walaupun khilaf, kerana nabidh haram dia itu lebih jelas dalil dia berbanding jelasnya dalil perempuan menikahkan dirinya sendiri. Itu jawapan bagi golongan A terhadap golongan B. Qiyas diwajibkan jatuh hukuman hudud tersebut maka tidak dikenakan. Okey, betul lah. Qiyas diwajibkan. Qiyas itulah kan pandangan B tadi kan dia qiyas. Dia qiyaskan jatuh hukum hudud ni wajib seperti mana nabidh. Okey. Qiyas diwajibkan jatuh hukum hudud tersebut maka tidak dikenakan bayaran mahar. Pandangan ini disebutkan oleh qiyas diwajibkan jatuh. Qiyas pada golongan B tadi. Qiyas golongan B minum nabidh dengan perempuan menikahkan diri sendiri itu, maka dia kata qiyas diwajibkan jatuh hukuman hudud tersebut maka tidak dikenakan bayaran mahar. Lepas tu kena apa? Kena hudud lah. Bila kena hudud tak kena bayar mahar. Macam tadi kita sebut, kalau sah pernikahan dia, kena mahar. Kalau tak sah pernikahan dia, kena hudud. Jadi sekarang ni, qiyas menjatuhkan hukuman hudud, maka tak perlu bayar mahar lah. Atas pandangan B itulah. Pandangan ini disebutkan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Namun begitu, pandangan tersebut tertolak dengan sabitnya hadis yang mewajibkan bayar mahar. Jadi hadis yang kata pezina itu sama dengan perempuan menikahkan diri sendiri, dalil dan juga hujah tersebut tertolak dengan hadis lain yang mengatakan wajib bayar mahar. Jadi bila kata wajib bayar mahar, tertolaklah hukum hudud. Tidak boleh hukum hudud dalam masa yang sama wajib bayar mahar. Maka dapat difahami daripada hadis tersebut bahawa yang diwajibkan dengan sebenarnya ialah bayaran mahar, bukannya jatuh hukum hudud atas seorang. Sesungguhnya jatuhnya hukuman hudud dengan pembayaran mahar itu tidak akan berhimpun. Bahkan hanya akan dikenakan salah satu sahaja jika disabitkan. Tidak boleh. Dia itu wajib bayar mahar, dia jatuh hukum. Tak boleh. Tempat berlaku perselisihan pendapat ulama ini di sini adalah seperti mana berikut. Apabila pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi. Jadi dia menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan hadir dua saksi. Khilaf ulama, sah ataupun tidak pernikahan tu. B, sebelum dihukumkan dengan sahnya pernikahan tersebut oleh hakim. Jadi sekarang ni, dia menikahkan diri sendiri. Hadir dua saksi dan hakim tidak memutuskan lagi sah ataupun tidak pernikahan dia, maka khilaf ulama, sah ke tidak pernikahan tu. Dua. Jikalau telah dihukumkan dengan sahnya pernikahan, maka tiada khilaf ulama. Sama ada dikenakan hudud, tidak akan dikenakan hudud. Pendapat ini disebutkan Imam Al-Mawardi rahimahullah. C, selama mana hakim tidak memutuskan batalnya pernikahan dan diceraikan antara kedua-duanya, maka berlaku khilaf. Hakim tidak mengatakan sah, tidak mengatakan batal dan perlu diceraikan, maka berlaku khilaf sah ke tak pernikahan tersebut. Jikalau hakim telah memutuskan bahawa batal akad nikah tersebut, maka tanpa berlaku persisian pandangan ulama bahawa orang tersebut dikenakan hukum hudud atasnya. Sebab tidak sah. Jikalau diangkat kes seorang bernikah tanpa wali kepada hakim dan beliau mengesahkan pernikahan tersebut, kemudian mengangkatkan kes tersebut kepada kita, maka tidak boleh sama sekali kita membatalkan hukum yang telah dikeluarkan oleh hakim. Sekarang ni kita angkat ke hakim, angkat kes lah panggil. Hakim pun kata apa tadi? Kata sah. Kemudian diberi kepada kita pula, kita tak boleh batalkan hukum hakim. Dia pula boleh jadi hakim pada hakim. Tak boleh. Hal ini berlaku kerana hakim merupakan orang yang mujtahid. Seorang yang mujtahid pada masalah ini, serta terdapat nas daripada hadis ahad yang mensabitkan hukuman hakim. Syekh Al-Istikhri rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa kita boleh juga membatalkan hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Ini pandangan dhaif. Pandangan dhaif, Imam Al-Istikhri mengatakan boleh juga kita membatalkan hukum hakim. Mampu gitu lah kita. Jadi pandangan tu pandangan dhaif. Wali perempuan menikahkan perempuan tersebut semula sebelum bersetubuh.
Wali perempuan menikahkan perempuan tersebut semula sebelum bersetubuh. Sah tak nikahnya? Sekarang ni perempuan menikahkan dirinya sendiri. Sebelum bersetubuh, wali dia nikahkan dia pula. Faham? Lepas tu baru bersetubuh. Sah tak nikah? Okay. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau suaminya belum bersetubuh bersama perempuan tersebut pada pernikahan tersebut. Pernikahan mana? Pernikahan yang dinikahkan diri sendiri. Kemudian wali yang menikahkannya sekali lagi sebelum bercerai, maka sah pernikahannya. Tak payahlah kena hukuman hudud dan sebagainya. Sah. Sebab belum berlaku persetubuhan. Dikira seolah-olah tak kahwin ni. Tiba-tiba wali dia pun menikahkan dia. Jadi kahwin lah. Selesai. Suami melafazkan talak 3 pada pernikahannya yang fasad. Perlukah muhallil? Sekarang ni dia perempuan ni menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan hadir 2 saksi. Okay, kita kata hukumnya fasad. Selama mana dia tu dihadiri 2 orang saksi, tidak dihukumkan hakim sah atau batal. Tadi tu. Okay, sekarang ni hukum dia fasik. Bila berlaku dalam keadaan begitu, suami dia tolak 3. Adakah perlu isteri tadi nikah orang lain, setubuh, cerai, baru boleh kahwin semula ataupun tidak? Pada pernikahan fasad. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku persisihan pandangan ulama jikalau suami mentolakkan isterinya dengan tolak 3 dalam keadaan pernikahan tersebut fasad. Perlu ataupun tidak muhallil. Itu istilah muhallil ni ialah perempuan tersebut menikah dengan orang lain, bersetubuh, cerai, nikah semula. Untuk menghalalkan semula, suami pertama bernikah dengannya. Khilaf. 3 pandangan. Pandangan A, tidak berhajat kepada muhallil kerana tidak berlakunya talak tersebut. Hanya saja berlaku talak tersebut pada nikah yang sahih saja. Pandangan A. Jadi pernikahan fasad tidak berlaku talak sebab tak sah. Nak fasad, nak talak macam mana? Jadi bila tak mensabitkan talak, maka tidak berhajat kepada muhallil. Jadi kalau dia cerai talak 3, boleh dia nikah juga tanpa perlu muhallil, tetapi dengan pernikahan yang sah. Sebab pernikahan pertama fasad. Pandangan kedua, Imam Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala kata berhajat kepada muhallil juga kerana jatuh talaknya. Hal ini berlaku kerana berhati-hati dengan al-abda'. Al-abda' yang ni faras, budak tu. Dia, pandangan kedua kata wajib muhallil kerana ihtiyat dengan al-bud'u. Al-aslu fil bud'i haram. Asal pada bud'u iaitu faras itu haram. Melainkan dengan sahnya akad nikah. Maka atas pandangan kedua kata wajib muhallil kerana ihtiyat dengan bud'u. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa Syekh Al-Istikhri rahimahullah menyatakan bahawa pandangan Imam Abu Ishaq Al-Marwazi ni sebagai suatu kesilapan. Jadi pandangan kedua ni, Syekh Tuhfah kita ni menukilkan pandangan Al-Istikhri kata pandangan ni pandangan silap. Pandangan ketiga, Syekh Al-Istikhri rahimahullah kata jatuh talaknya akan tetapi tidak berhajat kepada muhallil. Ini pandangan kedua dia. Dia kata jatuh talak. Tadi kata jatuh talak dan berhajat kepada muhallil. Hak ni pula kedua pula dia kata jatuh talak tapi tak berhajat kepada muhallil. Maknanya jatuh talak 3 tu tapi tak berhajat kepada muhallil. Maknanya boleh nikah gitu saja tanpa dia perlu nikah dengan orang lain. Hal ini seperti mana berlaku kepada seseorang yang bernikah dengan seorang perempuan dalam keadaan walinya fasik. Seseorang menikah dengan wali fasik. Wali fasik mana tak sah nikah. Tiba-tiba dia pun cerai. Talak 3. Maka cerai tak? Cerai. Tetapi tidak perlu kepada muhallil, kata Syekh Al-Istikhri. Apabila suami tersebut menceraikan isterinya, maka jatuh talaknya. Namun terlebih utama suami tersebut tidak menikahinya semula melainkan setelah berlakunya muhallil. Maknanya dia kata lebih afdal ataupun aulanya perlu muhallil. Cuma dia bukan syarat. Tu pandangan ketiga. Syekh Ibn Hajar telah memberikan komentarnya bahawa dapat difahami daripada pandangan ini orang yang menceraikan isterinya hal keadaan pernikahannya itu rosak, maka jatuh talaknya akan tetapi tidak memerlukan kepada muhallil. Sebagian ulama menyatakan bahawa berlakunya persisian pandangan antara B dan C itu berlaku atas bahawasanya orang awam mempunyai mazhab yang tertentu dalam fiqh menurut pandangan asah, menurut Imam Al-Qaffar rahimahullahu ta'ala. Ataupun orang awam tiada mazhab padanya seperti mana nukilkan daripada kebanyakan al-ashab asy-Syafi'iyah. Jadi pandangan B dengan C ni dia kata berlaku khilaf tu sebab apa? Sebab berlaku atas pandangan yang mengatakan khilaf. Orang awam ni ada mazhab ke tidak? Pandangan asah dia kata tadi, pandangan asah menurut Al-Qaffal kata orang awam ni ada mazhab. Pandangan kebanyakan ashab asy-Syafi'iyah mengatakan orang awam ni tak ada mazhab. Al-awam la madhabalah.
Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala lebih cenderung ke arah pandangan yang mengatakan bahawa orang awam tiada mazhab pada orang awam tadi. Jadi berlaku khilaf secara umumnya orang awam ni ada mazhab ke tidak. Ada yang kata ada yang kata tidak. Pandangan yang asah, pandangan yang mu'tamad tiada mazhab. Seperti mana yang masyhur dalam kitab-kitab usul fiqh, al-awamu la madhhabalah. Orang awam itu tidak ada mazhab bagi dia. Yang mazhab dia ialah mufti dia ataupun tok guru dia. Jadi kita penuntut ilmu ada mazhab dia. Sebab tu kita memfokuskan kepada kitab yang tertentu dalam mazhab daripada mubtadi, mutawassit sampai muntahi. Supaya kita ni akan berfatwa kepada orang awam dengan apa yang kita belajar. Hukum dia haram berfatwa pada orang tanpa belajar. Tu Tadi hak tadi tu, jadi hak tadi tu apa nama tu? Hak tadi tu pandangan A mu'tamad. Pandangan A tu pandangan yang mu'tamad. Sebab apa? Sebab tak sah pernikahan kok mana ada muhallil. Wajib ataupun tidak orang awam bertaklid satu mazhab tertentu sahaja. Jadi dia ada perkaitan dengan benda sebelumnya. Sebelumnya membahaskan orang awam ni ada mazhab ke tidak. Pandangan Imam Nawawi, pandangan asah dia kata tak ada. Okey. Sekarang ni wajib ataupun tidak orang awam bertaklid satu mazhab. As-Sayyid As-Samhudi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam risalah At-Taqlid bahawa perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam Rawdah yang menunjukkan bahawa menurut pandangan asah bahawa orang awam tidak diwajibkan untuk melazimi satu mazhab tertentu sahaja. Boleh. Mazhab lain. Cuma jangan jadi talfiq lah tu ya. Syekh Al-Harawi rahimahullahu ta'ala turut menjelaskan bahawa orang awam tiada mazhab yang khas untuknya. Boleh mazhab semayang mazhab Hanafi, boleh. Tiba-tiba nikah mazhab Syafi'i, boleh. Asalkan bukan satu masalah yang sama. Imam Al-Mahalli rahimahullah dan selainnya telah menyatakan bahawa orang awam yang dimaksudkan ialah orang yang tidak sama sekali sampai ke peringkat ijtihad. Kita sekali ya. Kalau peringkat ijtihad, mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Rafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Tu sampai peringkat mujtahid. Jadi kalau peringkat mujtahid, dia bukan orang awam lah. Bila bukan orang awam, dia wajib ijtihad. Dia haram taklid. Kalau orang awam, boleh mana-mana yang mazhab, dia taklid. Tanpa ada mazhab yang khas. Oleh itu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa para ulama telah bersepakat bahawa haram ke atas orang awam melakukan sesuatu perbuatan melainkan dengan bertaklid mazhab yang mengatakan boleh melakukannya. Jadi isunya ialah boleh taklid mana-mana mazhab tapi atas dasar ilmu lah. Jadi sekarang kita kata gitu, kita pun nak beramal mazhab Hanafi. Dalam keadaan kita tak tahu mazhab Hanafi kata apa, tak jadi lah. Jadi dia nak taklid boleh taklid dengan ilmu, iaitu dia tahu ni mazhab ni. Ni pandangan kedua mazhab Syafi'i, tak apa. Asal dia tahu. Dengan ini, barang siapa yang bernikah dalam keadaan bertaklid dengan mazhab yang mengatakan sah pernikahannya tanpa wali, kemudian dia telah mentolak isterinya, maka wajib atasnya melaksanakan muhallil untuk menikahinya semula. Jadi kata gini. Jadi atas pandangan yang mengatakan kalau dia taklid mazhab yang kata boleh, mana mazhab Hanafi? Maka sekali kalau dia cerai isteri talak 3, wajib dia tu muhallil. Sebab sah nikah. Kalau mazhab Syafi'i tak sah nikah. Jadi kalau dia talak 3 pun tak payah muhallil lah. Jadi gitu. Dia kalau dah ikut satu mazhab, kena ikut hak belakang kali. Jangan gini. Saya taklid mazhab Hanafi sah nikah. Tapi dalam bab tolak, mazhab Syafi'i tak payah tolak. Tak payah muhallil. Jadi talfiq rojak. Jadi kalau nak taklid satu, biar taklid bagi habis. Saya nak taklid bahawasanya pernikahan dia ni sah. Dan muhallil dalam bab muhallil pun kena ikut mazhab dia, iaitu wajib muhallil. Sebab sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Dan bila tolak 3 tak payah muhallil sebab tidak sah. Gitu. Bukan dengan cara yang tersebut bertaklid pula kepada mazhab mengatakan tidak jatuh tiga tolak tersebut. Bukan gitu. Dalam bab sah nikah kita taklid mazhab Hanafi. Dalam bab tolak kita taklid mazhab Syafi'i. Tak jadi. Kata dia. Hal ini berlaku kerana akan terjadinya talfiq pada satu masalah yang sama dalam keadaan perkara sedemikian ditegah oleh syarak. Tak boleh. Ni dalil kita ni.
Namun begitu Syekh Muhammad Ramli rahimahullah menyatakan dalam nihayah bahawa perbuatan talfiq itu dilarang, akan tetapi harus seorang bertaklid pendapat lain dalam masalah ini kerana ia merupakan dua masalah yang berbeza. Pula dah. Jadi talfiq ni dia khilaf. Dia kadang-kadang talfiq ni nampak talfiq tapi ada pandangan khilaf kata bukan talfiq. Macam masalah puasa baru ni. Kita dengar guru-guru mengajar. Seseorang yang berniat mazhab Maliki, niat sebulan tu, adakah dalam bab batal puasa juga menurut mazhab Maliki? Jadi kita dengar satu guru kata, kena lah. Sebab dia taklid waktu, dia terlupa niat tu. Dia terlupa niat mazhab Syafi'i tu. Kemudian dia taklid hak sebulan dia dah dia niat puasa masa awal tu. Maka wajiblah hak bab batal puasa pun kena ikut mazhab Maliki. Okey. Maka bila begitu kena tahu sikit mazhab Maliki. Contohnya keluar air mazi batal. Makan sengaja mazhab Maliki batal. Makan tak sengaja mazhab Maliki batal. Ada setengah guru pula kata, tak payahlah. Sebab dalam kitab mazhab Syafi'i hanya suruh taklid. Tanpa dia beritahu perlu ikut bab batal puasa mazhab Maliki. Jadi khilaf situ Sampai sekarang tak jumpa jawapan mana betul Jadi kalau yang kata yang pertama tu kata kena ikut bab batal mazhab Maliki sebab dia ikut sebab tahu berlaku talfiq. Sebab seolah-olah macam talfiq lah. Mazhab Maliki bab niat mengikut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i bab batal pula. Seolah-olah macam talfiq. Pandangan kedua pula yang guru kata tak payah ikut bab batal puasa ni, seolah-olah dia mengirakan dua masalah yang berbeza. Jadi talfiq ataupun tidak ni dia kena ikut kitab fiqh. Ada dalam masalah kitab fiqh yang mengatakan ini masalah talfiq kalau begitu. Ada yang kata tidak. Itu kena pergi baca hasyiah lah. Tak ada lah kitab syarah tu. Nota muka surat apa? Rehat sebentar. Ada soalan? Perlu tahu apa? Kena ikut apa? Kena tahu bab batal puasa. Ya. Kita boleh nak sebut nama tapi lah. Ulama-ulama Terengganu juga. Macam mana kita? Tak mau sebut nama. Kan kata, sudah dia buat posting lah, aku pula kena jawab mampus aku. Siapa yang ikut tahu lah. Itu hak tu kita tak jumpa lagi lah mana-mana kitab kita pun tak tahu. Apa tu? Macam mana? Kalau pandangan pertama tu kena tahu lah. Soalan? Terimalah awan nano. Sikit. Talfiq. Rojok. Bukan. Campur mazhab. Campur mazhab. So masalah macam mana? Masalah apa yang campur? Ya, lembat binaan yang sah tu mazhab Syafi'i ada lagi pandangan kedua. Ni kalau pandangan mazhab Syafi'i tak ada langsung, mazhab lain yang ada. Contoh bab puasa sebulan tu, mazhab Syafi'i tak ada khilaf. Memang puasa tiap-tiap hari. Kalau yang bab main luar tu ada khilaf mazhab Syafi'i. Tu lain. Dia talfiq ni di mazhab lain, bukan yang dalam mazhab.
dalam mazhab ni kita masih bertaklid mazhab. Tak jadi taklid. Tak jadi talfiq. Gitu lah. Ha? Apa dia? Boleh lah asal tahu. Tu dia kata tadi. Boleh taklid asal tahu. Jangan tak tahu. Tak tahu tak boleh ya. Dia kalau tak tahu, contoh yang sembahyang luar tu, sangkut lah. Dia tak tahu tu. Jadi contohnya asal pandangan tidak sah. Dan dia tak tahu tak sah. Dia ingatkan sah. Lepas tu macam mana? Macam mana? Tu khilaf. Ada yang kata kalau tahu lepas tu sah juga, ada yang kata kena ulang. Tu ya. Kena tahu lah. Tu kata al-amalu bila ilmin la yakun. Al-ilmu bila ilmin la yakun. Al-amalu bila ilmin la yakun. Gitu. Al-amal tanpa ilmu la yakun, sia-sia. Al-ilmu bila amalin junun. Online senyap 14 orang. Bukan nak mari sini. Sibuk pok tau. Tu Kita kan mengantuk macam dia tu. Allah, bukan kuih-kuih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan diterima iqrar wali dengan nikah akan muwallinya wali. Jika dapat ia istiqlal nikah dengan digagahi seperti bapa atau neneknya jika anaknya bikin. Dan diterima iqrar wali, pengakuan wali. Terima pengakuan wali. Apa dia? Dengan nikah akan muwallinya. Muwalli. Muwalli ni ialah orang yang berada di bawah hak kewaliannya. Contoh anak dara dia. Sekarang ni wali nikahkan anak dia dan wali mengakui dia telah menikahkan anak dia. Maka diterima ikrarnya wali tu diterima. Pengakuan wali tu diterima. Bila diterima tu? Kaidnya jika dapat ia wali istiqlal nikah dengan digagahi. Payah sikit istilah tu. Istiqlal ni bersendirian. Asal bahasa istiqlal ni bersendirian. Nikah dengan digagahi. Maknanya apa? Maknanya walinya ni boleh memaksa orang yang bawah kewaliannya itu dinikahkan tanpa perlu sekutu yang lain. Contoh kalau anak dia saya. Contoh saya apa? Saya biasalah. Jadi nak menikahkan anaknya yang saya ni, tak boleh wali dia saja yang menikahkan dia, tapi mesti dengan penghulu sekali. Ni tidak istiqlal, ni kena kongsi. Hak ni istiqlal, dia seorang saja. Contoh pak, anak dia merdeka. Pak dia memang merdeka lah. Dan dialah boleh berhak untuk menikahkan anak perempuannya secara ijbar, paksa. Itu istiqlal nikah dengan digagahi. Seperti ni contoh bagi istiqlal nikah dengan digagahi. Siapa dia tu? Seperti bapa. Jadi bapa dia itu ada hak kewalian bawahnya iaitu anak perempuan dia. Jadi anak perempuan dia merdeka. Jadi tidak perlulah pada penghulu. Hanya pak dia saja yang menjadi wali mujbir. Maka kalau wali mujbir ini mengakui kata, aku dah nikahkan anakku, diterima.
Jika anaknya atau neneknya, nenek bagi muali tadi, nenek sini datuk bukan perempuan tu. Jika qaid lagi yang kata boleh terima tu, jika anaknya seorang wali tu bikir dara. Mana kalau anak dia janda, tiba-tiba wali dia mengikrarkan dia telah menikahkan walinya, maka tidak diterima ikrarnya. Gitulah. Nombor 3, yakni apabila mengaku oleh wali, yakni wali mujbir. Wali ni umum, wali mujbir takdirnya, dengan menikahkan akan muwaliyahnya, muwali bagi wali, yakni siapa muwali? Mereka di bawah wilayahnya, wilayah wali. Wilayah ni kewalian lah. Seperti anaknya, anak wali, anak perempuan. Seperti berkata ia wali, anakku ini isteri si anu, itu pengakuan. Maka diterimalah oleh qadi akan perkataannya wali. Tapi dengan syarat, jika ada ia wali dapat istiqlal nikah dengan digagahi, iaitu istiqlal nikah dengan digagahi dengan bahawa ia wali adalah wali mujbi. Hak tu nak kata. Payah istiqlal nikah dengan digagahi. Dia terjemah kitab Arab, jadi payah. Seperti bapa atau nenek nyonya muwali. Dan pula jika anak nyonya wali itu masih dara, bersalahan jika anak nyonya wali itu janda, maka tiada diterima perkataan nyonya wali kerana tiada dapat ia wali ijbarkan, paksakan, gagahkan nikah anak nyonya wali yang janda itu. Intaha qalyubi wa amirah. Contoh lagi dia kata, seperti dikata nyonya wali, anakku ini isteri si anu, jika tiada benar oleh anak nyonya wali yang baligh diikrarkan nikahnya perempuan itu sekalipun. Dia kata dia kata wali kalau ikrar, kalau mengakui bahawasanya aku telah menikahkan anakku ni ialah suami si anu, si sekian. Diterima tak pengakuan wali, diterima walaupun anak dia yang baligh menafikan. Tu dia kata jika ni ghayah lah. Jika ini walaupun tiada benar oleh anaknya wali yang baligh diikrarkan nikahnya wali nyonya perempuan tu sekalipun. Mana kalau anak perempuan yang nafi, wali dia mengikrarkan, maka dimenangkan ikrar wali dengan syarat wali itu wali mujbir dan dia tu menikahkan anak perempuannya yang dara. Dan jika tiada dapat istiqlal, jika tiada dapat istiqlal maknanya bukan wali mujbir. Senang cerita, niscaya tiada sah ikrarnya wali yang tiada istiqlal tadi. Nombor 4, yakni bersalahan jika tiada kuasa wali itu istiqlal, bersendirian akan nikah anaknya wali dengan bahawa adalah ia wali bukan wali mujbir, niscaya tiada sah ikrarnya wali itu kerana tiada kuasa mengijbarkan anaknya wali pada menikahkan dengan ketiadaan redha anaknya wali itu. Jadi kalau dia tu bukan wali mujbir, dia wali kepada anaknya yang janda, tidak boleh wali itu menikahkan anak dia yang janda, melainkan anak yang janda tu redha. Beza dengan anak dara. Anak dara redha tak redha kena nikah, selamatlah, sah nikahnya. Dikehendaki dengan muwaliyah itu, iaitu perempuan yang di bawah wilayah nyonya wali, kewalian dia. Adapun istiqlal itu, iaitu istiqlal, kuasa mengkahwinkan muwaliyah nyonya wali dengan ketiadaan minta izin. Itu maksud istiqlal. Istiqlal asal bahasanya bersendirian. Habis. Dan demikian lagi diterima ikrar perempuan yang aqil, berakal, baligh dengan nikah jikalau bukan kufu perempuan. Apabila dibenar oleh laki-laki yang diikrarkan itu. Apa dia? Nombor 5. Yakni, dan demikian lagi diterima ikrar perempuan yang aqil, baligh dengan bahawasanya ia perempuan sudah bernikah dengan seorang laki-laki. Jikalau adalah laki-laki itu bukan kufunya perempuan sekalipun. Diterima. Aku dah nikah dah dengan laki ni. Dengan namanya Ahmad ni. Ahmad ni tak sekupu dengan aku. Dibenarkan, diterima ikrar dia. Diterima ikrar perempuan yang baligh lagi berakal itu kalau dia kata aku dah menikah dengan seorang yang bernama Ahmad walaupun Ahmad ni bukan kufunya sekalipun.
maka diterima ikrarnya perempuan itu. Tetapi dengan syarat apabila membenar oleh laki-laki yang diikrarkan itu bahawa ia laki-laki sudah bernikah dengan perempuan itu. Jadi kalau perempuan baligh yang ikrar, dia boleh diterima, tapi dengan syarat laki-laki tadi pun kena ikrar juga. Beza dengan wali. Wali kalau ikrar tanpa perlu kepada ikrar perempuan yang mujbir tadi pun tak ada masalah. Perempuan yang mujbar pun tidak ada masalah. Setetap diterima pengakuan wali. Hatta kalau perempuan tu nafi sekalipun, pun tetap menang ke wali. Beza dengan perempuan baligh akil yang telah bernikah, yang mengakui dia telah bernikah dengan lelaki yang bukan kufunya sekalipun, maka berhajat kepada lelaki itu yang suami dia mengakui ia telah menikah. Sabitlah ikrar kedua itu, kedua laki isteri dengan saling membenar antara satu sama lain. Tu yang nak kata. Kata kitab musannif kita, ikrar atau pengakuan wali dengan pernikahan orang yang di bawah kewaliannya. Syekh Ad-Damiri rahimahullah telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash, telah menyatakan, itu lebih tu. telah menyatakan tu bahawa wali yang dimaksudkan tersebut adalah seperti bapa kepada anak perempuan yang masih dara. Hal ini berlaku kerana sesiapa sahaja yang dibolehkan oleh syarak untuk menikahkan seseorang dengan cara paksa, ijbarlah, maka orang tersebut juga memiliki hak untuk melakukan pengakuan nikahnya anak perempuan tersebut oleh orang tersebut, iaitu walinya. Jadi kaedah asalnya ialah kalau seseorang itu mampu untuk menikahkan orang yang berada di bawah kewaliannya, maka sah juga untuk dia mengakui bahawasanya dia telah menikahkannya. Itu kaedah asal. Lepas tu bolehlah contoh sendiri, orang yang wali mujbir ni pak ataupun datuk dan sebagainya. Maksudnya ialah wali tersebut tatkala melakukan pengakuan, dia berada dalam keadaan ada kemampuan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih dara. Sebab dia tu wali mujbir. Jadi nak mengakukan dia ni dah telah menikahkan anak perempuannya, mestilah dia tu wali mujbir. Tu syarat dia. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfah bahawa wali mujbir tersebut sama ada daripada bapa ataupun datuk ataupun penghulu ataupun qadi. Penghulu ni kalau hamba lah. Ataupun qadi pada perempuan yang gila, nisbah orang gila, dengan syarat-syaratnya yang akan datang disebutkannya. Wali mujbir ni banyak lah, bapa ke, datuk ke, ataupun penghulu tu wali mujbir bagi hamba. Kalau qadi, wali mujbir bagi orang perempuan yang gila, dengan syarat-syaratnya yang akan disebutkan. Sebaliknya, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa orang yang tidak memiliki kekuasaan untuk menikahkan anak perempuan darahnya secara paksa, maka orang tersebut juga tidak layak untuk membuatkan pengakuan nikah tersebut di hadapan qadi. Kaedah macam tadi, terbalik saja. Namun begitu, Syekh Khatib Asy-Syirbini telah menyatakan bahawa pengakuan wali mujbir terhadap pernikahan tersebut diterima apabila pengakuannya disertai dua orang lelaki yang adil. Ni tak sebut dalam kitab Syekh Daud kita ni. Dia kena ada saksi pula. Pengakuan. Meskipun perempuan yang baligh dan berakal tersebut tidak muafakat terhadap pengakuan tersebut. Perempuan perempuan yang di bawah kewaliannya itu menafikan, tapi wali mengikrarkan dalam keadaan menghadirkan dua orang saksi yang adil. Maka sah dan diterima pengakuan wali tersebut. Kelayakan istiqlal nikah dengan cara digagahi tersebut akan berlaku dengan 3 syarat. Pertamanya, wali yang membuat pengakuan tersebut ialah wali mujbir. Keduanya, suami yang dinikahkan kepada perempuan tersebut ialah sekufu. Ketiga, perempuan dinikahkan oleh wali tersebut statusnya masih dara. Mana kalau salah satu daripada 3 dia tercabut dan tak ada, maka tidak ada hak untuk istiqlal nikah. Maka bila tidak ada hak untuk istiqlal nikah, maka tidak sah untuk dia itu terima ikrar dia. Oleh itu, jikalau wali tersebut tidak boleh istiqlal nikah dengan digagahi tersebut ketika melakukan pengakuan dengan sekira-kira wali tersebut bukannya mujbir atau lelaki dinikahkan kepada perempuan tersebut tidak sekufu ataupun perempuan ini dinikahkan oleh wali tersebut bukannya orang perempuan yang masih dara, maka tidak diterima pengakuan nikahnya. Maka pengakuan nikahnya perempuan tersebut hanya boleh berlaku ketika itu apabila mendapatkan keizinan daripada perempuan tersebut. Jadi kalau janda contohnya, tu kena dapat pengiktirafan daripada janda baru kita boleh ngaku. Ataupun kita boleh nikahkan dia. Sebab kita bukan wali mujbir lagi kalau anak kita sudah janda. Syekh Al-Bijirmi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahawa seolah-olah zahirnya diterima pengakuan nikah oleh wali tersebut meskipun suaminya mendustakan pengakuan tersebut. Zahirnya begitu.
Namun begitu, pandangan begitu jauh sekali. Bahkan semestinya mendapatkan tasdik daripada suami juga bahawa dirinya telah bernikah dengan perempuan tersebut. Jadi Syekh Ibn Jermi rahimahullah menambahkan lagi. Dia kata, wali diterima pengakuannya dengan syarat suami pun ikrar juga. Suami pun ikrar juga. Jadi ibarat tu seolah-olah mengatakan hanya pengakuan wali saja tanpa suami. Tapi sebaliknya yang sebetulnya ialah perlu dapat tasdik kebenaran daripada suami. Betul aku ni suami dia. Barulah diterima pengikrar ataupun pengakuan wali mujbir tadi. Syekh Adami rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa terdapat pandangan sebahagian ulama yang menyatakan bahawa jikalau perempuan tersebut telah baligh, maka hendaklah pengakuan tersebut muafakat dengan perempuan tersebut. Ada sebahagian pandangan ulama kata kena muafakat juga dengan perempuan itu kalau dah baligh. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Menurut pandangan ini, maka tidak akan didengar dakwaan wali tersebut apabila dirinya mendakwa bahawa perempuan yang berada di bawah kewaliannya telah bernikah. Melainkan dengan tasdik daripada perempuan tadi. Ini pandangan sebahagian ulama tapi bukan pandangan mu'tamad. Oleh itu, jikalau perempuan tersebut telah janda ataupun telah merasai kelazatan bersetubuh dalam keadaan wali tersebut mendakwa bahawasanya dirinya telah menikahkan perempuan tersebut, tatkala perempuan tersebut dara, maka tidak akan diterima perkataan tersebut. Jadi sekarang ni wali kata, aku telah menikahkan dia. Menikahkan dia. Mana tadi? Dia kata, jikalau perempuan tersebut telah janda ataupun telah merasai kelazatan bersetubuh dalam keadaan wali tersebut mendakwa bahawasanya dirinya telah menikahkan perempuan tersebut tatkala perempuan tersebut dara. Sekarang ni anak dia telah janda. Anak dia telah janda dan wali buat pengakuan kata aku telah menikahkan dia ketika dia dara. Maka ketika itu tidak diterima lagi pengakuan tersebut. Tu ya. Jadi ala kulihannya ialah diterima iqrar. Iqrar wali tersebut jikalau dia itu wali mujbir. Dan jikalau dia menikahkan dengan orang yang sekufu dengannya. Dan jikalau perempuan tersebut bukannya janda bahkan dara. Baru diterima pengakuannya serta ditasdikkan oleh suami. Walaupun dinafikan oleh perempuan tersebut. Itu je. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tak ada. Dia ada lagi. Perempuan yang baligh mengakui pernikahannya. Kata musannif diterima iqrar perempuan yang akil baligh. Diterima iqrar perempuan yang akil baligh. Hak tadi itulah. Iaitu perempuan dia dah akil baligh, dia mengakui bahawasanya dia telah nikah. Walaupun lelaki yang dinikah tu bukan sekufunya sekalipun. Tapi diterima iqrarnya itu bila suaminya turut iqrar. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa pengakuan dia yang dibuat tersebut mestilah daripada perempuan yang merdeka. Pertama, perempuan tersebut mesti merdeka, bukan hamba. Mana tadi? Meskipun dirinya seorang yang fasik. Walaupun perempuan tu fasik dan safihah. Safihah ni orang yang boros harta tadi. Sekalipun. Dan sama ada perempuan ini masih dara ataupun bukan. Ni. Masalah pengakuan orang perempuan yang akil dan baligh terhadap dia ni dah nikah. Syekh Khatib Syibini pecah kepada banyak masalah. Sama ada akil baligh ini orang merdeka. Mestilah orang merdeka. Satu. Walaupun dia fasik. Mana orang fasik boleh, orang salihah boleh. Walaupun dia safihah, orang yang banyak boros harta, ditahan oleh hakim ataupun tidak. Dan sama ada dia itu dara ataupun janda. Hak ni kalau dia mengaku, mestilah diterima pengakuan dia kalau disabitkan iqrar juga oleh suami dia. Jadi Syekh Khatib Syibini dia cabangkan lagi. Hak ni Syekh Daud terlalu umum lah. Dia tolong cabangkan. Syekh Adami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam kitab An-Najmul Wahash bahawa perkara yang dimaksudkan di sini ialah diterima pengakuan perempuan yang berakal lagi pula baligh tersebut dalam keadaan suaminya juga membenarkannya. Ini disebut oleh Syekh Daud. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa pengakuan suami tersebut disabitkan meskipun antara suami dan antara perempuan tersebut tidak sekufu sekalipun. Ini pun disebut oleh Syekh Daud. Begitu juga masih dihukumkan dengan pengakuan nikah daripada perempuan tersebut apabila wali mengatakan aku tidak meredai pernikahan tersebut. Jadi pengakuan nikah oleh perempuan tu masih diiktiraf walaupun wali kata aku tak reda. Aku tak reda dengan pernikahan yang berlaku ni. Tapi perempuan tersebut mengakui dia telah menikah dengan seorang lelaki.
Sah tak pengakuan dia? Sah. Walaupun wali kata aku tak redha. Jikalau suaminya itu tidak sekufu dengan perempuan tersebut. Pengakuan wali kata aku tak redha ni bila mana? Bila suami itu tak sekufu dengan anak perempuan dia. Dan anak perempuan dia mengakui dia telah nikah. Dalam keadaan sebegini juga sah pengakuan dia. Hal ini berlaku kerana pernikahan tersebut merupakan hak kedua-dua orang itu, iaitu suami isteri. Jadi kalau wali kata aku tak redha, lantak hang lah. Siapa suruh nikahkan dia? Ni kadang-kadang nikahkan dia ni dalam keadaan tak redha, tapi sah tak sah. Kalau tak redha dan tak suka, tak payah nikah berawal. Ni nikahkan juga. Lepas tu kata tak redha. Bila dah sah nikah itu hak milik suami isteri, bukan lagi wali. Maka bila wali kata aku tak redha sekalipun, tetap pengakuan isteri itu yang mengatakan dia telah nikah, sah juga dengan disokong pengakuan suaminya. Tu ni. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawasanya sekufu itu merupakan hak bagi wali perempuan yang mujbir tersebut. Kalau sekufu itu ialah hak bagi wali. Wali mujbir. Adapun nikah tu sendiri itu hak bagi suami isteri, itu berbeza. Jadi sebab itu wali itu dia boleh kritik lah dari sudut sekufu ke tidak, tapi dari sudut nikah tu sah ke tak? Sah. Terjadi. Pengakuan nikah tu sabit tak bagi isteri? Sabit. Walaupun wali kata tidak redha. Sebab dari sudut tidak redha tu sekufu dia. Dari sudut suami itu bukan sekufu bagi anak dia. Dia pun kata aku tak redha. Jadi pengakuan tak redha tu hanya dari sudut sekufu. Sekufu ni hak wali. Tapi sah tak nikah? Sah nikah. Dan dia mengakui tak nikah tu? Mengakui nikah tu. Perempuan tu mengakui tak? Mengakui. Sabitnya pernikahan itu ialah hak suami isteri, bukan wali. Adapun wali sabit haknya ialah sekufu ataupun tidak. Sebab itu wali mujbir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang tidak sekufu dengan lelaki lain. Mestilah sekufu, kerana sekufu ni hak wali mujbir. Hak wali mujbir tak ada signal tu. Hak wali mujbir dan hak wali mujbir dan perempuan tersebut. Sebab itu hak wali hak sekufu ni bukan setakat wali mujbir, perempuan pun sama juga. Tu ada lain tu. Hak sekufu itu milik wali mujbir dan perempuan. Sebab itu kalau wali mujbir menikahkan lelaki yang tidak sekufu, tak sah. Kalau dia mujbir, tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab perempuan yang darah tu ada hak untuk dapat lelaki yang sekufu. Begitu juga wali ada hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang sekufu. Jadi kalau tidak sekufu dan dua-duanya tidak redha, tak jadilah. Ataupun perempuan tidak redha dirinya dinikahkan oleh orang yang tidak sekufu, tak jadi juga. Dan kalau wali menikahkan anaknya dengan lelaki yang tidak sekufu dengan redha anak perempuannya, sah juga. Tak ada masalah sebab redha. Sekarang ni perempuan dah redha. Sabit pernikahan. Perempuan ni mengakui pernikahan. Jadi walaupun wali mengatakan aku tidak redha disebabkan tidak sekufu, tapi perlakuan pernikahan sudah sah. Bila pernikahan sudah sah, maka persabitan nikah juga sah di sisi isteri tadi, anak perempuan dia, dengan disokong oleh pengakuan suami dia. Maka berlaku persabitan nikah tersebut dengan pengakuan daripada pihak suami dan isteri, seperti mana jual beli sabit dengan pengakuan yang dibuat oleh penjual dan pembeli dan sebagainya. Pada masalah ini tidak dibezakan sama sekali sama ada perempuan tersebut merupakan seorang anak dara ataupun janda. Tak kisah. Boleh berlaku pengakuan ini. Masalah ini terkecuali daripada kaedah mazhab Asy-Syafi'iyah, iaitu sesiapa yang tidak memiliki istiqlal nikah dengan digagahi, maka tidak memiliki hak juga untuk pengakuan. Masalah ni. Masalah mana? Masalah perempuan boleh mengakui pernikahan. Sebab ada kaedah mazhab Syafi'i, secara umumnya sesiapa yang tidak memiliki hak istiqlal untuk menikahkan seseorang, maka tidak sah untuk sabitkan pernikahan. Sekarang ni masalah perempuan tu mana ada hak istiqlal. Dah boleh sah tu pengakuan tu. Ni dikecualikan masalah kaedah ni. Lepas tu dia kata kullu qa'idatin lahu mustathniyat. Setiap kaedah itu ada baginya pengecualian. Jadi sini antara masalah yang dikecualikan daripada kaedah asal.
Pengakuan ini diterima tanpa memerlukan kepada pembuktian sama ada pasangan tersebut daripada tempat yang berbeza ataupun berada pada daerah tempat yang sama. Tak payah bukti. Bukti persabitan nikah ni. Dia ni orang lain ni luar Terengganu, Kelantan, ataupun dalam Terengganu, ataupun kawasan Gua Badak, ataupun luar pada Gua Badak. Tidak diambil kira. Asalkan mengakui dua orang tersebut, suami isteri, kami telah menikah, maka sabitlah pernikahan tersebut. Menurut pandangan qadim, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ia juga merupakan pandangan Imam Malik rahimahullah, bahawa pengakuan perempuan yang baligh lagi pula berakal tersebut diakui dan sabitnya pernikahan jikalau pasangan tersebut berada pada negeri ataupun tempat yang berbeza. Jadi menurut pandangan qadim dan sebahagian pandangan Imam Malik rahimahullahu taala, dia qaidkan pula dengan pasangan tersebut berada pada negeri ataupun tempat yang berbeza. Mana tadi pandangan pertama tidak qaid tempat lah. Pandangan kedua, pandangan qadim dan mazhab Imam Malik ni dia qaid tempat. Adapun jikalau kedua-dua orang tersebut, iaitu suami dan isteri, berada dalam satu daerah yang sama dan sama tempatnya, maka dituntut atas mereka berdua untuk mendatangkan bukti al-bayyinah, dengan kerana mudah untuk mendatangkan bukti tersebut atas suami isteri. Bukan itu sahaja, bahkan untuk menyatakan ihtiyat dalam pernikahan. Jadi dalam mazhab qaul qadim, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik, bukan mazhab Imam Malik, Imam Malik, pandangan Imam Malik kata perlu tengok dia ni suami isteri ni bersama daerah ke, samaan daerah ke, atau tempat yang sama. Kalau dua-dua suami isteri itu berada di tempat yang sama, perlu datangkan bukti. Betul ke tak dia pun nikah? Kalau dia tu tempat yang berbeza, tak perlu datangkan bukti sebab payah. Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, tidak kisah dia ni sama daerah ke tak sama daerah, asal mengaku selesai. Senang. Perlukah perincian terhadap perempuan yang mengakui dirinya bernikah? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam kitab An-Najmul Wahash bahawa menurut pandangan jadid, adakah memadai semata-mata pengakuan daripada perempuan tersebut ataupun memerlukan perincian yang khusus, seperti seorang perempuan berkata, beliau yakni wali tersebut telah menikahkan aku dengannya dalam keadaan hadir dua orang lelaki saksi yang adil dan telah berlaku dengan redaku, reda perempuan. Jika perempuan tersebut merupakan orang yang dikirakan redanya menurut syarak. Jadi khilaf. Berlaku khilaf ulama pada dua pandangan. Apa ni? Sekarang ni perempuan ni buat pengakuan. Pengakuan nikah. Adakah pengakuan nikah ni sekadar kata aku dah nikah ataupun kena perincikan perkataan dia? Nikah apa? Wali aku telah nikahkan aku dalam keadaan hadir dua saksi yang adil dan aku pun telah redha. Kalau yang kata aku telah redha ni kaitlah, iaitu jika perempuan tersebut merupakan orang yang dikirakan, yang diiktibarkan syarak redanya. Orang yang dikirakan, yang diiktibarkan syarak redanya siapa dia? Janda sajalah. Kalau darah tak payahlah. Kalau darah, buanglah, telah berlaku redha aku tu. Ni yang kata telah berlaku redha aku tu, jikalau diiktibarkan syarak redha dia. Perlu perincian ke tidak? Ataupun sekadar kata aku dah nikah dengan orang ni, tanpa perlu perincian disebut ni, maka khilaf. Pandangan sahih kata semata-mata mengaku bahawa dirinya telah menikah dengan suaminya, cukup. Tak payah memperincikan aku ni telah dapat redha, aku telah redha dengan pernikahan ni, waliku telah menikahkan aku dengan hadir dua orang saksi yang adil. Tak payah. Pandangan asah, perempuan tersebut perlu mengakui secara terperinci. Ini pandangan mu'tamad. Seperti perempuan tersebut berkata, beliau yakni wali telah menikahkan aku dengannya dalam keadaan hadir dua orang lelaki saksi yang adil dan telah berlaku dengan redha aku. Ingat, telah berlaku dengan redha aku ni ialah untuk perempuan janda sahaja. Anak dara tak payahlah. Pandangan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Rawdatut Talibin. Perempuan yang baligh lagi berakal mengakui sabitnya pernikahan dalam keadaan wali menafikannya. Sekarang ni perempuan mensabitkan pernikahan. Wali dia kata, tak menikah. Canggah dua orang. Canggah antara wali dengan perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang baligh dan berakal. Jadi Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam kitab An-Najmul Wahash bahawa apabila seorang perempuan telah mengakui bahawa dirinya telah bernikah dengan seorang lelaki dalam keadaan walinya telah menafikannya, maka khilaf ulama pada tiga pandangan. Tadi hak atas tadi, wali kata dah menikah, isteri ataupun anak dia menafikan, hak tu tetap menang kot wali. Sekarang ni isteri kata aku menikah, wali menafikan dia. Macam mana dia? Sabit ke tak pernikahan? Khilaf. Pandangan asah kata dihukumkan dengan perkataan perempuan tersebut. Dihukumkan perkataan perempuan tersebut maknanya dimenangkan kepada perkataan perempuan, bukannya wali. Makna sah nikah tu, sabit nikah tu.
Hal ini berlaku kerana perempuan tersebut membuat pengakuan atas perkara yang berlaku atas dirinya sendiri, iaitu apa? Pernikahan. Hak pernikahan itu berlaku pada isteri dan suami, bukannya hak wali. Pandangan yang kedua, tidak dihukumkan dengan perkataan perempuan tersebut. Hal ini berlaku kerana seolah-olah perempuan tersebut membuat pengakuan ke atas walinya. Jadi atas pandangan yang kedua ni mengatakan bahawasanya menang ke wali. Bila menang ke wali, makna tidak sabitnya pernikahan tersebut kerana mendapat penafian daripada wali. Pandangan yang ketiga, dibezakan antara perempuan yang fasik dan perempuan yang baik. Makna kalau perempuan tu fasik tak diterima, perempuan yang baik diterima. Pula dah. Pandangan asah, pandangan mu'tamad yang pandangan asah itulah, iaitu menangkuk perempuan. Tetap disabitkan pernikahan walaupun wali menafikan dia. Perbezaan pandangan yang berlaku ini tidak ada perbezaan sama sekali sama ada perempuan tersebut, sama ada tu takmim ada dua lah, kita buat nombor. Perbezaan pandangan yang berlaku ini tidak ada perbezaan sama sekali sama ada perempuan tersebut memperincikan pengakuan nikahnya dan menyandarkan pernikahan tersebut berlaku kepada walinya, kemudian wali yang mendustakannya dengan bahawa perempuan tersebut ditolak atau diceraikan. Kemudian wali berkata, tidak ada wali sama sekali bagimu kecualiku dan aku tidak menikahkan engkau. Ni. Perbezaan pandangan yang tiga ni berlaku pada dua masalah. Mana? Masalah sama ada perempuan tersebut memperincikan pengakuan nikahnya. Macam tadi kita kata, memperincikan pengakuan nikah atas pandangan yang asah tu, dia kata, aku telah dinikahkan oleh waliku dengan hadirnya dua orang saksi dalam keadaan aku telah redha dengan pernikahan tersebut. Masalah tu satu. Ataupun pada masalah perempuan ni telah ditolak ataupun diceraikan oleh suaminya. Kemudian wali tadi berkata, aku ni je wali hang dan aku tidak pernah menikahkan kamu. Dalam keadaan perempuan tersebut mensabitkan dia pernah menikahkan dia. Pun berlaku tiga pandangan ni. Hukum dia mana satu? Pandangan mu'tamad, pandangan asah ialah menangkuk perkataan perempuan. Perempuan mengakui sabit pernikahannya dalam keadaan dua orang saksi mendustakannya. Pula dah. Sekarang ni perempuan mengakui sabit pernikahan, tapi saksi pula mendustakan. Kami tak nampak dia ni menikah. Begitu juga berlaku perbezaan pandangan ulama tersebut pada masalah dua orang saksi telah mendustakannya apabila perempuan tersebut telah menentukan dua orang saksi yang dimaksudkan. Contoh dia kata, aku telah dinikahkan oleh waliku dengan dua orang saksi ni. Jadi dua orang saksi ni pula mendustakan dia. Tak betul. Jadi macam mana? Sabit ke tak pernikahan? Namun begitu, menurut pandangan yang asah, bahawa tidak memberi mudarat terhadap pendustaan yang dilakukan oleh dua orang saksi tersebut terhadap pengakuan sabitnya pernikahan perempuan apabila perempuan itu mengakuinya. Jadi dia sama macam pensabitan atau penafian wali. Jadi penafian wali tadi khilaf tiga pandangan. Tapi penafian oleh saksi tidak ada mudarat apa, tetap menangkuk perempuan tadi. Hal ini berlaku kerana pendustaan yang dibuat oleh dua orang saksi tersebut berlaku kebarangkalian, sama ada terlupa bahawa diri mereka menjadi saksi terhadap pernikahan perempuan tersebut pada suatu masa dahulu ataupun berasaskan kepada pembohongan semata-mata. Jadi tidak ambil kira penafian saksi kerana tilik kebarangkalian sama ada mereka dua ni bohong ataupun terlupa. Maka menang juga kes ini kepada isteri. Perempuan mengakui dirinya bernikah dengan seorang suami tertentu dalam keadaan walinya mengakui suami yang lain. Pula dah. Jadi sekarang ni ialah isteri ni kata aku menikah dengan Subhi. Tiba-tiba laki tadi pula. Tiba-tiba wali tu kata bukan nikah dengan Subhi, nikah dengan Nabi. Sebab daripada orang ni nyembang. Jikalau seorang perempuan mengakui bahawa dirinya telah bernikah dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad. Mujur kata Muhammad. Tadi Subhi mana satu ni? Itu contoh. Umpamanya, kemudian walinya mengakui bahawa perempuan tersebut telah menikah dengan lelaki yang bernama Ahmad. Maka adakah diterima pengakuan perempuan ataupun walinya? Ataupun diterima siapa yang terlebih dahulu mengakuinya? Ataupun batal dakwaan kedua-duanya? Sebenarnya disebut gitu tu sebab ada khilaf pak pandangan. Jadi sekarang ni perempuan ni kata, aku menikah dengan Subhi. Lepas tu wali dia kata, aku tak nikahkan kamu dengan Subhi, aku nikah dengan Nabi. Subhi tu apa? Maka masalah ini khilaf ulama. Pak pandangan kata Imam Haramain. Pandangan pertama dihukumkan dan diterima pengakuan daripada perempuan. Jadi bila kata terima pengakuan daripada perempuan, maknanya dia menikah dengan Subhi lah. Pandangan kedua dihukumkan dan diterima pengakuan daripada wali perempuan, maknanya nikah dengan Nabi.
Pandangan ketiga, dihukumkan dan diterima pengakuan siapa yang terjadi terlebih dahulu. Jadi siapa buat pengakuan dulu depan qadi? Kalau perempuan tu dulu, perempuan tu menang. Kalau wali tu menang. Pula dah. Pandangan yang keempat, tak ada apa langsung. Batal terus dua-dua. Walau bagaimanapun Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtash bahawa pandangan yang tepatnya ialah pandangan yang ketiga, iaitu dia ambil kira dari sudut siapa yang terlebih dahulu membuat pengakuan tersebut. Ini dia panggil tarjih. Sebab tu para ulama sebut kalau membaca kitab yang sebelum zaman Imam Nawawi, Imam Rafi'i, haram fatwa. Apa ni? Pandangan 4 dengan Haramain. Nihayatul Matlab. Jadi hak mana yang tarjihnya? Ulama kemudian yang mentarjihkan mana satu yang mu'tamad. Syekh Khatib Asy-Syirbini kata hak nombor 3, iaitu siapa yang mari dulu. Maksudnya dihukumkan dengan perkataan orang yang terlebih dahulu datang ke dalam majlis pengakuan, meskipun pengakuan yang dibuat oleh orang yang kedua disandarkan kepada tarikh pernikahan sebelum daripada pengakuan orang pertama dibuat. Dihukumkan dengan perkataan orang yang terlebih dahulu datang ke dalam majlis pengakuan, meskipun pengakuan yang dibuat oleh orang yang kedua disandarkan kepada tarikh pernikahan sebelum daripada pengakuan orang yang pertama dibuat sekalipun. Okey, sekarang ni perempuan mari dulu contohnya. Dia kata aku menikah dengan Subhi. Bila? Hari Isnin. Contoh hari 10 April. 10 April. Dia buat pengakuan tu pada 10 April. Lepas tu wali tu mari pula buat pengakuan. Wali buat pengakuan pada 12 April. Dia kata, tak menikah lah. Dihukumkan dengan perkataan orang yang terlebih dahulu datang ke dalam majlis meskipun pengakuan yang dibuat oleh orang yang kedua disandarkan kepada tarikh pernikahan sebelum daripada pengakuan. Okey, betul. Jadi 10 hari bulan 2 ni, 10 hari bulan April ni, isteri dia buat pengakuan kata aku menikah dengan Subhi. 12 April pula wali buat pengakuan, tak betul. Dia menikah dengan Nabil. Tapi tarikh dia bawa keluar tarikh pernikahan. Tarikh pernikahan yang aku nikahkan dengan Nabil ni ialah 1 April. 1 April tu ialah tarikh sebelum pengakuan pertama dibuat. Pengakuan pertama buat 10 April. Pengakuan kedua dibuat pada 12 April. Tapi walinya menyandarkan pernikahan dengan Nabil ni berlaku 1 April. Yang mana 1 April ni sebelum 10 April lah. Jadi walaupun 1 April dinikahkan yang diakui oleh wali itu berlaku sebelum pengakuan pertama yang berlaku 10 April, tetap 10 April itu menang. Sebab yang naknya ialah pengakuan siapa yang dulu, bukan tarikh pernikahan mana dulu. Hal ini berlaku adalah disebabkan oleh terdahulunya pengakuan tersebut dilakukan dan telah dihukumkan dengan sah pengakuannya itu tanpa sebarang penghalang ataupun pengakuan yang bercanggah datang pada waktu pengakuan orang pertama dilaksanakan. Hal ini berlaku adalah disebabkan oleh terdahulunya pengakuan tersebut dilakukan. Jadi siapa yang dulu? Isteri dia, 10 April. Hak 12 April lambat. Jadi 12 April kalah. Dan telah dihukumkan dengan sah pengakuan perempuan itu tanpa sebarang penghalang. Bila 10 April itu dibuat pengakuan, hakim kata sah pengakuan ni. Maka sah sabit pernikahan. 12 April baru mari wali. Tak sah dah lah. Tak sabit pengakuan sebab sudah sah dah sabit pengakuan 10 April tadi. Ataupun pengakuan yang bercanggah datang pada waktu pengakuan orang yang pertama dilaksanakan. Okey. Ataupun pengakuan yang bercanggah datang pada waktu pengakuan orang pertama dilaksanakan. Maka apabila orang yang kedua datang dan mendakwa perkara yang sebaliknya, maka kehendaknya adalah untuk menghilangkan dan mengangkat pengakuan yang telah dibuat oleh orang pertama. Okey. Sekarang ni tadi kita kata 10 April dengan 12 April. Jadi 10 April menang. Sekarang ni 10 April dengan 10 April. 10 April dengan 10 April. Pukul 9 pagi, isteri buat dakwaan kata, saya dah nikah dengan Subhi. 10 April, 9.05 minit. Wali pula baru mari kata, tak betul. Yang betulnya ialah dia nikah dengan Nabi. Tetap lambat, tetap menang kat isteri. Sebab dia mari dulu. Pengakuan yang kedua pada hari yang sama itu untuk menafikan sabitnya pernikahan. Itu tidak sah, tidak sabit, tidak terima pengakuan tersebut kerana telah mari dulu orang yang buat pengakuan iaitu isteri dia pada 10 April 9 pagi. Yang mana walinya datang kali kedua pada 10 April juga tapi 9.05 minit ataupun ke atas. Maka menang juga hak isteri. Itu ya. Setiap perkara
Apabila telah dihukumkan dengan sabitnya, maka tidak akan diangkat dan dihilangkan persabitan akuan tersebut, melainkan didatangkan bukti yang jelas. Okay, sekarang ni 10 April, 9 pagi, isteri mengaku, kata sabit nikah. 10 April, 9:05 pagi, wali pula kata, tak sabit nikah dengan subuhi. Jadi tidak diakui pengakuan wali kerana telah sabit pengakuan isteri. Kaedahnya bila telah sabit hukum, maka tidak boleh diangkatnya lagi, melainkan bukti. Kalau wali tadi mendatangkan bukti, tu lain cerita. Hakim ataupun qadi tadi boleh menyatakan hukum lain kalau datang bukti. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Ali Shubra Malisi. Perempuan mengakui dirinya bernikah dengan seorang suami tertentu dalam keadaan walinya mengakui suami yang lain pada masa yang sama. Ni dalam masa yang sama. Tadi beza. 10 April, 9 pagi, dua-dua orang mengaku, perempuan ni mengaku kata aku menikah dengan Zuhri, wali tu juga mengaku dalam masa yang sama menikah dengan Nabi. Macam mana ni? Syekh Khatib Syirbini telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau perempuan tersebut membuat pengakuan pernikahannya dengan suami yang tertentu dan walinya membuat pengakuan pernikahannya dengan suami yang lain dalam keadaan bersama-sama, maka perlu didahulukan pengakuan perempuan tersebut. Menang perempuan juga. Hal ini berlaku kerana perkara ini bersangkut paut dengan badan perempuan tersebut dan hak dirinya. Jadi menang juga hak perempuan. Kecuali kalau beza waktu, maka tertakluk pada siapa mari dulu. Baru menang. Kau suap apa dah? 99? Perempuan mengakui dirinya bernikah dengan seorang suami tertentu dalam keadaan walinya mengakui suami yang lain tanpa mengetahui siapa yang terdahulu buat pengakuan. Pula dah. Sekarang ni perempuan kata aku menikah dengan Subhi, wali kata aku menikah dengan Nabi. Dalam keadaan tak tahu mana mari dulu. Jadi Syekh Khatib Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa jikalau tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu membuat pengakuan nikah tersebut, adakah perlu tawakuf atau membatalkan kedua-dua pengakuan? Khilaf. Pandangan A, tawakuf. Pandangan kedua, batal kedua-duanya. Pandangan ketiga, diamalkan pengakuan dibuat oleh perempuan juga. Pandangan ini merupakan pandangan Syekh Khatib Syirbini. Hal ini berlaku kerana telah berlaku pernikahan tersebut dengan yakin, kemudian berlaku syak pada datangnya fasad pada pernikahan tersebut. Maka menurut kaedah, asalnya ialah tiada kerosakan. Al-aslu adamuhu adamul fasad. Jadi pandangan yang mu'tamad ialah C, iaitu dimenangkan perempuan juga. Perkara yang akan berlaku apabila perempuan mengakui pernikahannya dalam keadaan suaminya tidak mengakuinya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam kitab Mughni bahawa jikalau suami perempuan tersebut tidak mengakui pengakuan nikah yang dilakukan oleh perempuan tersebut, maka tidak halal sama sekali bagi perempuan tersebut untuk dirinya bernikah dengan lelaki lain pada ketika itu, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Qaffar rahimahullah ta'ala. Hal ini berlaku kerana mengambil kira pengakuan perempuan tersebut yang berlaku atas dirinya. Cara untuk menghalalkan dan membolehkan dirinya bernikah dengan lelaki yang lain adalah dengan melalui perceraian yang dibuat oleh lelaki tersebut. Apa dia ni? Jikalau suami perempuan tersebut tidak mengakui pengakuan nikah yang dilakukan oleh perempuan tersebut, maka tidak halal sama sekali bagi perempuan tersebut untuk dirinya bernikah. Sekarang ni dia dah menikah. Dia dah menikah. Mana sah nikahnya? Kemudian syak, fasad ke tidak nikahnya? Kemudian perempuan ini membuat pengakuan, kami telah bernikah sekian-sekian dengan dua orang saksi yang adil. Tapi suami dia kata tidak. Bila suami dia tidak mengakui pengakuan yang dibuat oleh perempuan tersebut, jadi boleh tak perempuan ini nikah lain? Tak boleh. Sebab asalnya nikahnya sah. Dan tidak berlakunya kerosakan. Walaupun pengakuan dibuat betul lah. Walaupun pengakuan dibuat, suami tadi menghalang ataupun mengatakan tidak, maka tetap juga isteri tadi, perempuan tadi tidak boleh dan tidak halal untuk dia bernikah dengan orang lain. Sebab apa? Sebab mengambil kira pengakuan perempuan tersebut yang berlaku atas dirinya. Hal ini berlaku kerana mengambil kira pengakuan perempuan tersebut. Jikalau suami perempuan tersebut tidak mengakui pengakuan nikah yang dilakukan oleh betul lah, betul. Jadi walaupun suami itu menafikan kata tak nikah, tak jadi nikah tu fasad, tapi isteri kata sah nikah sebab sekian. Jadi boleh tak isteri tadi, perempuan tadi nikah dengan orang lain? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia telah mengakui dia ni telah nikah. Bila telah mengakui dirinya telah nikah, maka pengakuan tersebut berlaku atas dirinya.
Maknanya apa? Perempuan tersebut telah bernikah. Tidak boleh statusnya itu tidak bernikah, tidak. Bahkan statusnya sekarang ni ialah bernikah kerana dia telah membuat pengakuan pernikahan walaupun suami dia nafi. Bila dia buat pernikahan, suami dia nafi, tetap berlaku atas perempuan tersebut hukum nikah. Bila berlaku hukum nikah, tak boleh perempuan tersebut nikah dengan orang lain, melainkan lelaki tadi cerai. Pengakuan penghulu apabila hamba perempuan yang bernikah. Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan bahawa jikalau salah seorang daripada pasangan tersebut merupakan hamba perempuannya, maka disyaratkan pengakuan hamba terhadap pernikahannya tersebut akan pengakuan daripada penghulunya sekaligus. Okey. Sekarang ni hamba perempuan nikah, dia buat pengakuan. Tidak boleh dia istiqlal, tidak boleh dia seorang saja buat pengakuan, mesti dengan penghulunya sekali. Jadi kalau dalam bab perempuan merdeka, dia boleh sendiri mengaku. Tapi kalau bab hamba perempuan tu boleh sabitkan pernikahannya sekaligus dengan penghulu. Kalau penghulu tak ada, dia seorang saja yang sabit, tidak sah sabit nikahnya. Tu ya. Hukum perempuan berkata, ini suamiku dalam keadaan mengisyaratkan kepada seseorang. Far'un. Syekh Muhammad Al-Khatib Syirbini dalam kitab Mughni dan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah telah menerangkan bahawa jikalau seorang perempuan mengisyaratkan kepada seorang lelaki dan berkata, ini merupakan suamiku, kemudian lelaki tersebut diam dan meninggal dunia oleh perempuan tersebut, maka lelaki tersebut dapat mewarisi harta perempuan itu sebagai suaminya. Jadi seorang ni kata, dia tunjuk ke orang tu, ni suami aku ni. Tapi suami tadi tak mengakui, dia diam. Lepas tu mati suami isteri ni. Lepas mati isteri ni, adakah lelaki tadi boleh dapat pusaka? Boleh. Kira sabit suami. Walaupun dia diam tak mengaku, tapi dia tunjuk dah ni suami. Hukum lelaki berkata, ini isteriku dalam keadaan mengisyaratkan kepada seseorang. Ini terbalik pula. Syekh Khatib Syirbini dalam kitab Mughni, Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah telah menerangkan bahawa jikalau seorang lelaki berkata, ini isteriku, dalam keadaan mengisyaratkannya kepada seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut diam dan meninggal dunia oleh lelaki tersebut, maka perempuan tersebut dapat mewarisi hartanya sebagai isterinya. Sama juga namun begitu, jikalau isteri yang meninggal dunia, maka lelaki tersebut tidak dapat mewarisi harta perempuan tersebut sebagai seorang suami. Tak boleh. Jadi sekarang ni kalau kalau lelaki kata, ni isteri aku ni, kemudian isteri ni diam, dan bila diam, suami ni meninggal. Lepas tu bila suami meninggal, harta pusaka suami boleh turun kepada dia tak? Boleh. Sebab dia sudah mengisyaratkan ini isteri dia, walaupun isteri dia diam, sah sabit harta pusaka. Sebaliknya, kalau suami ni kata, ni isteriku, kemudian isteri itu mati. Kemudian isteri itu mati. Maka bila isteri itu mati dalam keadaan dia tidak menjawab dan mengakui kata, ni betul suami aku, maka tidaklah lelaki tersebut dapat pusaka. Terbalik ya. Habis. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sekufu. Dari 3 tu. Syarat istiqlal. Wali mujbir, anak dara dan lelaki yang dinikahkan tu sekufu. Maknanya kalau tak ada salah satu daripada 3 ni, tak sah untuk buat pengakuan lah. Dan tak sah lah menikahkan dia. Sebab wali mujbir ni kena nikahkan orang yang sekufu dengan dia. Dia kata menang pada perempuan tu kalau sekufu lah, menang perempuan. Sekufu. Syarat. Cukup syarat tadi lah. Kadang-kadang dia tidak sekufu je lah. Kalau perempuan balik buat pengakuan. Buat pengakuan kata, aku telah menikah dengan seorang suami, walaupun suami tersebut tidak sekufu dengan dia, maka diterima pengakuan isteri. Menang isteri. Dia bukan menang isteri pada wali ni. Dia bukan lawan apa. Dia macam pengakuan pada qadhi. Kalau berlaku syok fasad ke dok nikah dia, isteri pun kata, aku ni nikah dah dengan seorang lelaki ni, walaupun lelaki ni tidak sekufu, diakui pernikahannya. Yang wali yang kata sabit iqrar itu dengan syarat wali itu mujbir, wali itu menikahkan anak dara dan lelaki yang dinikahkan itu sekufu. Kalau tak sekufu, wali ni buat pengakuan tak sah. Dia beza tu. Bukan lawan wali dengan lawan dengan anak dia, bukan. Kalau
kalau wali lawan pada anak dia sendiri, wali menang. Tapi kalau perempuan mengakui, wali dia tu nafi, khilaf 3 tadi. Pandangan muktamad menang hak perempuan. Payah kan? Suami tu yang mati. Lelaki tu yang mati. Dia perempuan tu dapat hati bersatu lah. Isteri kata ni suamiku. Kemudian dia diam. Kemudian suami mati. Dia dapat ke tak pusaka? Tak dapat lah, sama macam tadi. Kiah pada suami isteri tu. Cuma kita tak tulis je. Okay, soalan. Assalamualaikum, Muhammad Fadil Wahab. Mana gitu? Tak nama orang lah. Aduh, bagok ni. 7 orang. Ada soalan? Kau soal apa dah? Betul. 102. Lagi 200. Seminggu 40. Sebelum Raya Haji datang. Soalan? Ui. Nafai. Paku Iman macam mana esok? Sini sini. Sini tingkat 2. Sini sedap lah, Ustaz Mizi ada. Topo dia dah. Kelabut. Okay, dah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.